Hai anak-anak, jumpa lagi kita dalam bab yang masih lagi belum sampai ke penghujungnya, iaitu bab yang ke-8, sukatan serakan data tak terkumpul tingkatan 4. Kita dah belajar berkaitan dengan julat, julat antara kuartil, variance dan sisian piawai. Kali ni kita nak belajar apa lagi ya? Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah 8.2.3 membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data tak terkumpul. Masa tingkatan 1, kita dah belajar macam mana nak bina carta pie, carta palang, graf garis, plot titik dan plot batang dan daun. So, untuk tingkatan 4 ini, kita akan menambah lagi pembinaan plot kotak. Dah bersedia? Plot kotak? Bagaimanakah rupanya plot kotak itu ya? Ada gambar plot kotak di situ. Mari kita teruskan bagaimana membina plot kotak tersebut. Plot kotak secara umumnya merupakan satu cara untuk mempamerkan taburan bagi suatu set data berdasarkan 5 nilai. Apakah 5 nilai tersebut? 5 nilai plot kotak. Yang pertama ialah nilai minimum. Yang kedua adalah kuartil pertama. Yang ketiga, median. Yang keempat, kuartil ketiga. Dan nilai yang terakhir ialah nilai maksimum. Kita dah pelajari mencari semua nilai-nilai tersebut. Cikgu harap anak-anak masih lagi ingat bagaimana mencari nilai-nilai tersebut. Bagaimana cara membina plot kotak? Adakah plot kotak itu dibina secara mencancang ataupun mengufuk? Cikgu pun masih lagi memikirkan. Di sini, cikgu akan tunjukkan langkah-langkah membina plot kotak. Murid-murid boleh ikuti langkah-langkah yang telah cikgu senaraikan di dalam slide ini. Langkah yang pertama, bila kita dapat suatu set data, pastikan data itu disusun dalam susunan menaik. Langkah yang kedua, tentukan 5 nilai utama dalam pembinaan plot kotak. Kita dah pelajari tadi, apakah 5 nilai utama ia? Langkah yang ketiga, bina satu garis lurus mengufuk mengikut skala yang sesuai. Langkah yang keempat, plotkan kelima-lima nilai utama dalam pembinaan plot kotak pada garis lurus mengufuk tadi. Langkah yang seterusnya, bina kotak antara kuartil pertama, median dengan kuartil ketiga. Anak-anak mungkin tak dapat memikirkan bagaimana kita membina kotak tersebut. Tak apa, kejap lagi cikgu akan tunjukkan. Dan langkah yang terakhir ialah sambungkan nilai minimum dengan kuartil pertama dan nilai maksimum dengan kuartil ketiga. Boleh anak-anak ikuti pembelajaran cikgu? Kita teruskan dengan contoh bagaimana membina plot kotak. Soalannya, data di bawah menunjukkan markah yang diperoleh 15 orang pelajar dalam suatu ujian bahasa Melayu. Markahnya seperti yang tertera berikut. Soalannya, bina satu plot kotak. Langkah-langkah telah cikgu tunjukkan sebelum ini. Jom kita bina plot kotak berdasarkan soalan sebentar tadi. Data perlu disusun dalam susunan menaik. Jadi, cikgu telah susunkan data ini daripada sebutan terendah iaitu 35 dan sebutan yang tertinggi ialah 75.
Kemudian, cikgu cari 5 nilai bagi membina plot kotak, iaitu nilai minimum 35, kuartil pertama 45, median 57, kuartil ketiga 68 dan nilai maksimum 75. Seterusnya, cikgu bina satu garis lurus mengufuk dengan skala yang sesuai. Kemudian, cikgu plotkan 5 nilai utama yang kita telah cari sebentar tadi, iaitu bermula dengan nilai minimum 35, kuartil pertama 45, nilai median 57, kuartil ketiga 68 dan nilai maksimum 75. Seterusnya, kita bina kotak antara kuartil pertama, median dan kuartil ketiga seperti berikut. Dan langkah yang terakhir, kita sambungkan nilai minimum dengan kuartil pertama dan nilai kuartil ketiga dengan nilai maksimum. Maka terhasillah plot kotak yang diperlukan. Boleh anak-anak ikuti? Nanti, anak-anak teruskan pembinaan plot kotak berdasarkan soalan yang berada pada buku teks masing-masing. Di sini cikgu ingin tunjukkan antara contoh bentuk plot kotak. Terdapat 3 bentuk plot kotak, iaitu bentuk yang pertama, kedudukan antara kuartil pertama, median dan kuartil ketiga berada pada kedudukan yang seimbang. Untuk bentuk yang kedua, kedudukan median berada berdekatan dengan kuartil pertama. Manakala bentuk yang ketiga, kedudukan median berada berdekatan dengan kuartil ketiga. Nampak perbezaan antara ketiga-tiga bentuk ini? Makin banyak yang kita bina plot kotak, makin jelas bentuk-bentuk ini tertera. Jangan malas-malas untuk membuat latihan yang diberikan oleh cikgu di sekolah. Bina sudah. Kita teruskan langkah yang seterusnya, iaitu mentafsir plot kotak. Soalannya, diberi suatu plot kotak. Nyatakan daripada plot kotak di atas, nilai median, nilai kuartil pertama, nilai kuartil ketiga, nilai julat antara kuartil, nilai minimum, nilai maksimum dan yang terakhir, nilai julat. Bolehkah kita dapat nilai-nilai tersebut daripada plot kotak di atas? Mari sama-sama kita fikirkan. Daripada plot kotak di atas, kita boleh mencari nilai median, iaitu nilai mediannya ialah 52. Nilai kuartil pertama pula ialah 35 dan nilai kuartil ketiga ialah 64. Tapi nilai julat antara kuartil. Pada video sebelum ini, cikgu telah terangkan bagaimana mencari julat antara kuartil, iaitu dengan perbezaan antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Makanya, nilai julat antara kuartil ialah 64 ditolak dengan 35, menghasilkan jawapannya 29. Nilai minimum bagi plot kotak di atas ialah 18 dan nilai maksimum pula ialah 80. Untuk nilai julat, macam mana ia nak carinya? Oh, cikgu ingat, cikgu pun telah ajar pada video sebelumnya, iaitu perbezaan antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Perbezaannya ialah 80 ditolakkan dengan 18 lalu menghasilkan
Jawapan untuk nilai julat ialah 62. Nampak anak-anak? Soalannya agak payah, tapi pentafsirannya sangat-sangat mudah jika anak-anak menguasai bagaimana membaca nilai pada plot kotak. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung video pada kali ini. Nantikan sambungannya pada video seterusnya, iaitu 8.2/4 menentukan kesan perubahan data. Sampai jumpa lagi.